Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulakan tazkirah hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Dimuliakan barisan jawatan kuasa Surau Nurul Ikhlas, para imam, Bilal, seterusnya jemaah, sama ada yang berada di surau ini ataupun yang sedang online, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah. Alhamdulillah dapat bersama-sama berhimpun pada tengah hari ini, hari yang ke-16, 17, 13. 13. Rasa lama dah. 13 13 Ramadan dapat kita bersua muka. Dan hari ini kita menggunakan pakai kitab yang sama, ringkasan Riyadhus Shalihin, namun kita berbincang satu bab yang bila saya semak memang tak pernah bincang pun di sini. Kita langkau dulu, iaitu bab puasa Ramadan. Betul lah, dalam catatan saya betul. Jadi sudah, memang tak pernah ada rekod di situ surah Nurul Ikhlas kita bincang. Jadi bersempena Ramadan ini kita melihat apakah sebenarnya yang ingin diingatkan pengarang kepada kita berkenaan dengan puasa Ramadan dan selainnya. Tapi kita ambil puasa Ramadan lah, okay? Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, puasa Ramadan, keutamaan puasa dan perkara-perkara yang berkaitan dengan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya ambil satu ayat saja, ayat tu panjang sebab kita nak tengok lagi dalil-dalil yang lain kerana kesetukan masa, okay. Baik, terjemahannya, kata pengarang, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Okay. Baik, itu saya ingat ayat yang mungkin kita hafaz dah. Bila puasa itulah dalilnya. Okay, 183 surah Al-Baqarah. Baik, kita lihat terus tentang apa yang disebutkan oleh Nabi di dalam persoalan puasa. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghabi alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30
wa hadza lafdzul Bukhari wa lafdzu Muslim fa in ghumma alaikum fasumu 30 yauma. Maksudnya kata Nabi, berpuasalah kerana kalian telah melihatnya, ya ini anak bulan Ramadan, dan berbukalah, ya ini setelah habis bulan Ramadan, kerana kalian melihat anak bulan Syawal, ataupun senang cakap berhari raya lah. Kat situ berhari raya lah apabila jumpa nampak bulan Ramadan, bulan Syawal. Jika ia, ya ini anak bulan Ramadan, berlindung daripada kamu kalian, maka genapkanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini ialah lafaz Imam Bukhari. Manakala lafaz Imam Muslim, jika mendung menyelimuti kalian, maka berpuasalah dalam bulan Ramadan selama 30 hari. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, saya kaitkan juga persoalan puasa ini dengan beberapa nas ataupun hujah-hujah lain di dalam kitab yang lain, supaya perbincangan kita menjadi lebih mantap, lebih kuat, dan mudah-mudahan puasa pun lebih mantap. Walaupun nampak lemah je ni. Ya, tawaduk, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkekalan tawaduk itu. Okay. Baik. Dalam satu kitab Imam Al-Ghazali yang bertajuk Mukasyafatul Qulub, ada satu bab bercerita tentang fi fadli Ramadan al-Mu'azzam, tentang kelebihan Ramadan yang teragung, okay? Ataupun yang terhebat. Ada banyak nas dalil di dalam kitab itu. Saya ambil satu nas yang diceritakan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu an, di mana Salman berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Telah berkhutbah kepada kami akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila di penghujung Sya'ban. Maknanya Nabi sebelum masuk Ramadan pernah menghimpunkan sahabat lalu bercerita tentang Ramadan. Jadi makna kalau kita buat, dikira mengikut sunnah. Okay? Walaupun sekarang ini masuk Ramadan, banyak juga kuliah tazkirah Ramadan, tak apa. Umpama kata hari ini hari 13 masih belum terlewat, untuk kita orang kata merujuk atau mempelajari semula bab Ramadan ataupun puasa itu. Apa yang saya nak sebutkan di sini, jemaah yang dirahmati Allah, nak kaitkan juga nas yang pengarang sebut, terutama dalil Al-Quran tadi, ya ayyuhallazina amanu. Okay. Hadis Salman itu katanya bermula kata Rasulullah, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kalau tadi ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. InsyaAllah kita semua dalam surau ini, bahkan yang online, InsyaAllah orang-orang beriman. Bahkan ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, juga kita semua manusia. Okay. Ke ada bukan manusia dalam ni? Nampak je Jamlus? Kok ada jin Islam? Tak pelik, tak mustahil kalau ada. Okay. Jadi ingatan Nabi apa? Wahai sekalian manusia, qad azallukum syahrun azim. Sesungguhnya telah menaungi kamu satu bulan yang azim, yang agung, yang hebat. Okay. Bulan apa? Sekarang inilah bulan Ramadan. Memang kita sedang sekarang dinaungi bulan yang hebat. Sekarang 13 Ramadan. Maka ingatan Nabi, kenapa disebutkan atau dipanggil sebagai bulan agung, bulan hebat? Atau dalam Quran, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan antara yang disebutkan barakah kerana turun padanya Al-Quran. Kenapa barakah, kenapa agung, kenapa hebat, kenapa besar Ramadan ini? Saya nak sebut 3 perkara saja dalam hadis Salman itu. Sebelum kita masuk semula dalam kitab ini. Kata Nabi, fihi lailatul qadri khairun min alfi syahr. Pertama kata Nabi, fihi, di dalamnya, dalam Ramadan itu ada satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Dan malam itu disebutkan lebih baik dari 1000 bulan. Okay. 1000 bulan kurang lebih 83 tahun. Haji Jamlus dah cukup 83? Belum?
Belum. Ada yang dah cukup, Haji Sujak belum. Maknanya dalam surau ni semuanya masih remaja belia. Masih muda. Saya lagi belum. Walaupun janggut putih. Okay? Saja je bagi putih. Okay? Baik. Jadi maknanya 83 tahun itu satu tempoh yang sebenarnya lama, panjang. Kalau kita boleh hidup sampai 83, apatah lagi 93, maka itu bonus yang Allah beri. Mudah-mudahan umur panjang itu kita hidupkan dengan perkara-perkara yang mendatangkan manfaat, sama ada untuk agama atau diri kita sendiri. Sebab bila bercerita tentang umur, kalau ditanyalah agaknya sama ada yang online ke di surau ke, ada tak siapa yang nak pendek umur? Senyap semua tak nak kot. Bahkan saya tak pernah dengar imam-imam surau ke masjid doa, ya Allah pendekkanlah umur-umur kami. Pernah dengar je? Kalau agaknya lah, kalau didoakan begitu dah orang faham, dah lama kena bantai imam. Tak guna doa pendek umur. Tapi selalu kita dengar imam doa panjang umur. Allahumma tawwil a'marana. Ya Allah panjangkanlah umur-umur kami. Cuma baguslah walau panjang itu. Ada satu ayat lain yang Allah sebut, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Pernah dengar ayat tu? Surah Fatihah ke Al-Ikhlas? Belik kalau Al-Fatihah. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Surah Yasin. Apa maksud kata Allah, dan sesiapa yang kami panjangkan umurnya, tadilah 83 panjang umur. Kata Allah, nunakkishu fil khalq, kami terbalikkan kejadian. Terbalik. Terbalik macam mana tu? Walaupun umur tua dah, lanjut dah, tapi perangai budak-budak. Tadi. Contoh, pertama makan aiskrim lagi. Umur 93 lah makan aiskrim. Pegang aiskrim masuk mulut tak jumpa, masuk hidung. Nak tengok tua benar, tak jumpa lubang mulut. Tua, makan dengan cucu. Contoh. Atau yang kedua, ini banyak berlaku sekarang. Umur tua dah, lanjut dah, tapi pakai pampers macam baby. Betul tak? Ada. Ni masih ramai, terutama di hospital. Okay, sebab apa? Sakit lah. Jarang tak sakit tiba-tiba pakai pampers. Ada. Haji pakai pampers, saja suka. Pelik lah. Atau yang ketiga, bila umur panjang, ini semua orang takut kalau kena. Okay, terutama suamilah. Apa dia? Satu perkataan yang disebut sebagai nyanyok. Okay, nyanyok lah. Suami cukup takut, isteri lagi takut. Tapi suami takut pun tak payah takut sangat. Sebab kalau suami nyanyok, insya-Allah isteri ada untuk jaga. Betul Haji Jamdul? Tapi cuba isteri nyanyok, agak-agak nak jaga tak? Agak-agak. Suami tengok aja, dia sejak. Kau nyanyok lah. Aku kahwin lain baru tahu. Contohlah. Tapi insya-Allah jemaah surau Nur Ikhlas jangkanya tak buat begitu. Semua insya-Allah sayang isteri. Contoh. Jadi ini implikasi panjang umur. Tapi kalau kita buat yang terbaik, mudah-mudahan ketiga-tiga tadi tak berlaku. Maka balik kepada tadi, kelebihan Ramadan ada satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Baik. Mungkin jemaah ada yang dah jumpa 50 kali Ramadan. Mungkin lah. Start daripada akil balik. Katalah balik orang lelaki, contoh, nak senang kira 15 tahun. Makna kalau jumpa 50 kali Ramadan, 50 campur 15, sekarang umur 65. Okay? Ni nak cincai kira lah, nak bagi nampak. 50 kali Ramadan jumpa, senang cakap, 50 kali jumpa Lailatul Qadar. Senang cakap lah. Jadi, umur baru 65. Cuba darab 50 tadi, darab dengan 83. Berapa tahun agak-agak? Dia takkan jadi ratusan tahun, tapi ribuan tahun. Saya ingat 3,000 ke 4,000 lebih. Okay? Yang mana hakikat umur kita pendek, tapi kerana barakah, kerana azimnya Ramadan ini, jemaah yang dirahmati Allah, di dalamnya kata Nabi ada satu malam lebih baik dari 1,000 bulan. Seolah-olah kita hidup 83 tahun. Bukan 83 tahun. Berapa je? 4,000 lebih, betul? 3,150. Macam umur umat Bani Israel. Umat Bani Israel umur ribuan tahun, 2,000, 3,000 tahun. Padahal kita, umur kita kata Nabi 60 ke 70. Jadi umur kita pendek, hakikatnya macam panjang, hakikat. Tapi syaratnya kalau kita beramal lah.
bila masuk Ramadan. Tapi kalau tak beramal, lara je, tak ada apa juga. Dia tak ada untung apa. Tapi inilah maknanya pendek umur itu rupa-rupanya kelebihan umat Muhammad. Kelebihan. Walaupun hakikatnya pendek umur itu kekurangan. Tetapi kelebihan sebab ada di dalamnya satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Okey, ringkas. Yang kedua, kata Nabi, saya nak kaitkan dengan ayat mula-mula tadi, ja'alallahu siyamahu faridah, kata Nabi, dijadikan di waktu siangnya itu sebagai puasa yang wajib. Siang macam sekarang siang. Sebab apa wajib? Tadi ayat 183 Al-Baqarah, kutiba alaikumussyam. Maka Allah jadikan puasa di waktu siang Ramadan sebagai satu kutiba, furidah, yang diwajibkan. Bila cukup syarat lah wajib. Antara biasa kita sering maklum, sedia tahu, Islam balik berakal. Okey, itu syarat utama mukallaf namanya. Atau selagi kita tidak sakit, tidak uzur syar'i, sama ada lelaki atau perempuan, maka wajib solat. Wajib solat lah, wajib puasa tadi. Okey, wajib puasa. Sama ada suka tak suka. Sebab apa? Furidah, kutiba, dah diwajibkan. Maka bila sebut puasa, buka balik kitab fiqah, tengok balik rujuk apakah definisinya, takrifnya. Okey, di mana hadis yang pertama tadi disebut, kata Nabi, dicukupkan Sya'ban itu 30 hari. Okey, 29. Atau kalau tak nampak anak bulan, genapkan 30 hari. Sebab itu puasa 30 Sya'ban itu ada kitab yang saya tengok dia tulis haram, ada kitab makruh. Okey, tapi ada satu tahap 30 Sya'ban itu dia wajib untuk kita puasa. Bila? Kalau kita ada baki sekurang-kurang satu lagi tak habis settle puasa, tinggal 30 Sya'ban tu je lah yang tinggal, maka wajib qada. Waktu itu wajib kita qada. Okey, jadi sebab 30 itu dikira hari yang syak, dia kata. Hari yang bayang apa, bulan nampak tak nampak, nampak tak nampak tadi. Jadi kalau tak nampak, digenapkan 30 hari Sya'ban itu. Kita hari itu 30 Sya'ban ke 29? Kalau perasan. Ni malah tanya. Agak-agak. Ingat je juga. 30 ke 29? Saya rasa-rasa macam 30 ke 29. Hatta Ramadan kita pun nampak gayanya 30 kali ni. Kalau dalam kalender lah. Mana kita punya ulama' telah mengira menggunakan kaedah hisab, perhitungan. 29 Sya'ban. Maknanya tak ada 30. Jadi Ramadan kali ini 30 ikut kaedah hisab. Namun ru'yah dilakukan juga, meninjau-ninjau, melihat-lihat anak bulan juga dibuat, walaupun kaedah hisab telah dihitung. Jadi maknanya itulah keadaannya 30 hari puasa. Ada juga orang risau, takut berlaku tahun lepas ke 2 tahun lepas, tiba-tiba esok raya. Tahun lepas kelam kelibut orang, ketupat tak sempat buat, rumah tak sempat kemas. Tapi bagi yang suka raya, okey, alhamdulillah. Kalau boleh sekarang nak raya. Tapi tak kisahlah 29 ke 30 Ramadan ke, maka perkiraan Ramadan itu dikira sebulan. Sebab apa? Sebab umat-umat dahulu pun berpuasa. Cuma umat dulu-dulu puasa tak macam kita. Pelbagai kaedah puasa, tapi syariat Muhammad, kaedah kita puasa seperti yang kita sedia maklum, start daripada subuh sampai maghrib. Terbit fajar, subuh sampai terbenam matahari. Kurang lebih 14 jam, kurang lebih. 14 jam kita berpuasa di Malaysia. Baik. Bagaimanakah nak mencapai kualiti terbaik puasa itu? Maka tengok hadis berikutnya, riwayat Bukhari Muslim, kata pengarang, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Wa man qama, tadi shoma, kemudian qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang ketiga, wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi semua perkara yang disebutkan Nabi itu berlaku bulan Ramadan. Siapa yang berpuasa, siapa yang qiyam malam Lailatul Qadar. Baik. Balik sebelum hadis Salman yang ketiga, tak sebut lagi yang ketiga. Yang pertama ada Lailatul Qadar, yang kedua wajib puasa sebulan, yang ketiga kata Nabi hadis Salman tadi, mula-mula ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama lailihi tatawu'an, dan qiyam di waktu malamnya sebagai satu ibadah tatawwu'.
Itu hadis Salman. Saya nak kaitkan dengan hadis yang inilah. Wa man qama Ramadan atau qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Jadi puasa kita, ibadah kita berkualiti di bulan Ramadan, dua syarat. Pertama, imanan, penuh keimanan. Sebab apa? Sebab dalil Quran tadi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Okay, maka bila kita nama beriman, IC kita Islam, suka tak suka wajib puasa. Imanan, penuh keimanan, dan wahtisaban, mengharapkan redha Allah. Okay, siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan redha Allah, kata pengarang, maka diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Okay, jadi dosa-dosa yang terdahulu terampun. Maknanya kualiti Ramadan yang kita nak, yang kita perlu terbitkan, semaikan. Puasa siang, malam qiyam. Dan qiyam di waktu malam sebagai satu ibadah tatawwu'. Tatawwu' ni sukarela, atau bahasa mudah faham, ibadat sunat. Apa ibadat sunat malam Ramadan? Tidak lain dan tidak bukan selepas isyak, iaitu solat tarawih dan witir. Okay? Tapi yang paling utama tarawih lah, sebab tarawih ini tidak ada di bulan lain. Witir Nabi suruh buat setiap malam sebelum tidur. Hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Okay, witir. Mana witir ini saya nak ingatkan, dia bukan kembaran tarawih, witir. Okay? Witir Nabi suruh buat hari-hari sebelum tidur. Namun yang berlaku di bulan Ramadan ialah hanya tarawih. Betul surau ni start tarawih lah. Buat 36 ke 20? Makan. Apa je? 36. Oh hebat lah. 20. 20 okey lah. Tempat saya buat 8. Ada yang buat 2 pun balik lah. Ada yang buat 4 pun balik. Ada yang buat 6 balik. Ada yang terus tak datang. Maknanya memang tak datang lah. Okay. Jadi ini kualiti yang perlu kita berikan di bulan Ramadan, iaitu penuh keimanan dan mengharapkan redha Allah. Redha Allah ni senang cakap, bahasa mudah faham, konsep ihsan. An ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Bahasa mudah cakap, ikhlas lah. Ikhlas. Sebab apa? Sebab bila kita puasa, jemaah yang dirahmati Allah, kita tak nampak orang itu sedang puasa. Nampak? Hakikatnya tak nampak. Saya bagi contoh. Kalau orang sedang solat, kita nampak. Telefon Najib Sujang, ayah ada ayah. Ayah tengah solat. Nampak. Okay. Atau orang bayar zakat. Nampak. Orang mengerjakan haji, umrah. Nampak juga. Okay. Tapi puasa nampak. Ayah ada ayah. Ayah tengah puasa tu. Kita tak nak kacau. Pelik pula. Kalau kita telefon anak cakap gitu. Macam mana pula tahu tengah puasa? Yalah, mungkin sebab bulan Ramadan. Tetapi belum tentu puasa. Belum tentu. Jadi kita puasa tadi wahtisaban, mengharapkan redha Allah. Sebab kalau kita duduk seorang-seorang di rumah, lain clear lah. Setakat Maggi 1 cup, lepas lah. Nak makan lah. Air bukan 1 cawan, 2-3 cawan, boleh. Lebih-lebih lagi sekarang hampir setiap rumah ada mesin kowe ke kukur dan sebagainya. Okay. Masuk je cawan, gelas, keluar air. Tinggal nak buat tak buatnya. Tapi kita orang beriman, imanan, wahtisaban, jangkanya kita tak buat. Tadilah, itu kualiti yang kita inginkan. Sebab itulah kita nak kena adakan kualiti ini supaya Ramadan yang kita tempuhi sekarang benar-benar berkualiti. Dan penghujung ayat tadi, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan engkau bertakwa. Bila kita ada dua perkara itu, bukan sekadar iman tadi, iman dan ihtisaban, menunjukkan implikasinya kita bertakwa. Dan yang paling utama, Nabi sebut dalam hadis sahih tadi, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, diampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Nanti di penghujung nanti kesimpulan saya akan bawa satu contoh hadis doa Jibril kepada Nabi tentang diampunkan tadi. Okay. Tapi inilah antara yang disebutkan oleh pengarang berkenaan dengan Ramadan yang perlu kita wujudkan dalam ibadah kita, iman dan mengharapkan redha Allah. Jadi kita puasa bukan sebab nak duit. Kita puasa bukan sebab mak kita suruh, ayah kita suruh, suami suruh, isteri suruh. Puasa bang, puasa. Kau tak tidur luar malam ni. Baiklah, air puasa. Ada juga. Contoh.
Jadi dia puasa kerana isteri, bukan kerana Allah. Jadi wahtisaban, mengharapkan redha Allah itu. Baik. Apa lagi kelebihan Ramadan? Hadis yang disebutkan seterusnya oleh pengarang, riwayat Bukhari dan Muslim lagi, kata Nabi, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanah bi ashri amthaliha ila 700 dhif. Qala Allah Ta'ala illa as-saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Lis-saim farhatan farhah inda fitrih wa farhah inda liqa'i rabbih. Wala khulufu fihi atyabu indallah min rihil misk. Wasyamu junnah fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Fa inna sabahu ahad au qatalah falyakul inni umru'u shaim. Okey, baik. Ini antara kita nak menambahkan lagi kualiti ibadah puasa kita. Panjang hadis ini, hadis yang disebut juga sebagai hadis qudsi, sebab disebutkan itu firman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Ramadan ini disebut, asalnya kata Nabi, setiap amalan anak Adam itu digandakan kebaikannya sampai 10 kali ganda hingga ke 700 kali ganda. Ini maknanya nak cerita bulan selain Ramadan lah. Okay. Balik kepada hadis Salman tadi, Nabi sebut sekali kita buat ibadat sunat seolah-olah kita buat ibadat fardu bulan Ramadan. Okey, sembahyang apa? Sembahyang sunat je tu, sembahyang duha, tahiyatul masjid, sembahyang taubat, seolah-olah pahala seperti sekali buat fardu. Adapun sekali fardu, kejap lagi kita buat zuhur, seolah-olah 70 fardu. Okey, subhanallah. Hebat besarnya keagungan Ramadan itu. Ini disebut dalam hadis Salman tadi. Jadi maka tak munasabah lah kita kata ni. Kalau 10 ke 700 itu kalau nak kira-kira luar Ramadan. Kalau dalam, sebab itu bila Ramadan kata Allah tadi apa? Faqala Allah Taala illa saum, kecuali puasa, fa innahu li. Puasa kata Allah, hamba-Ku puasa untuk aku, kerana aku. Wa ana ajzi bih, akulah yang akan memberi balasan baginya. Okay. Jadi Allah akan bagi balasan kepada orang yang berpuasa. Sebab apa? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Sebab mereka meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya, min ajli, sebab aku. Sebab itu definisi puasa, ta'arif puasa, menahan diri, al-imsak, daripada makan, minum dan perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Okay. Jadi kita buat itu semua min ajli, kata Allah, sebab Allah. Oleh kerana besarnya pengorbanan yang kita buat, syarat balik kepada hadis tadilah, imanan wahtisaban, penuh keimanan dan mengharapkan redha Allah, maka sebab itulah Allah sendiri yang akan membalasnya. Okey, apa balasannya wallahu alam. Walaupun ada juga hadis yang bercerita, Nabi kata ada satu pintu syurga yang bernama Babur Rayyan. Pintu bernama Rayyan. Okey, Rayyan ini pintu apa? Pintu yang disediakan syurga itu untuk orang-orang yang suka berpuasa. Suka puasa. Bukan sekadar puasa wajib fardu, puasa sunat pun sekali. Kita suka puasa fardu pun okey tu. Okey. Sebab ada orang yang dia suka puasa sunat. Ada orang suka sembahyang sunat je. Ada orang suka kahwin sunat. Kahwin sunat. Lebih daripada satu. Bab tu tak boleh cerita, marah perempuan. Itu tajuk lain. Tapi dah sudah kot ke belum? Okay. Baik. Jadi saya dulu masa belajar ada satu orang sahabat. Masa belajar dululah. Dia bukan puasa sebulan Ramadan, dia puasa 3 bulan. Masa itu saya jumpa dia di Mesir. Dia start puasa daripada Rejab, Syakban, Ramadan dah pasti ya. 3 bulan. Saya ingat beberapa tahun lepas saya jumpa dia di Bangi. Dia memang orang Selangor pun. Jumpa di Bangi, di Masjid Al-Hasanah. Jumpa dia, tanya soalan, Mi puasa lagi? Nama dia Suhaimi. Puasa lagi Mi? Rejab, Syakban. Puasa 3 bulan. Oh, saya respect dia. Salute dia. 3 bulan dia puasa. Ni jenis ada orang yang suka puasa. Jadi makna orang-orang seperti ini, balasan yang kata Nabi, satu syurga namanya Babur Rayyan. Okay. Ada orang pula tak boleh puasa sunat.
Sebab antara puasa fardu dengan sunat, cabaran yang lebih hebat sebenarnya puasa sunat. Betul? Sebab puasa fardu semua orang puasa. Bukan di Malaysia, satu dunia puasa. Pergi mana pun semua orang tak makan siang, tak minum. Kecuali orang kafir lah. Tapi puasa sunat, bayangkan kita puasa, orang lain tak puasa. Itu cabaran besar. Lebih-lebih tercabar bila tengah-tengah puasa ada kawan nak ajak belanja pula makan tengah hari. Jomlah Haji Jamlus, kambing kulit, ampang. Kan tergugat iman. Kambing kulit pula. Semalam tak puasa tak nak ajak. Tengok aku puasa hari ni sibuk pula. Tak pergi, rugi. Okey lah, jom. Tu ni. Itu contoh cabaran ni. Cabaran yang lebih hebat. Tapi itulah ganjarannya antara yang disebut Nabi di dalam hadis, satu pintu syurga namanya Rayyan. Adapun secara umum Allah yang akan balas. Namun antara dalam hadis ini juga disebut bagi orang yang berpuasa lis-shaim farhatan, ada dua kegembiraan. Dua kegembiraan orang yang berpuasa bila? Pertama, farhah inda fitri, ketika berbuka puasa. Atau ada juga yang menterjemahkan ketika berhari raya Aidilfitri. Betul lah. Tengok sekejap masa orang berbuka semalam. Maghrib 7.20 contoh. Pukul berapa duduk kat meja? Tak silap 6.20. Silap-silap lah. Paling koman pukul 7 lah, 7 suku. Biasa pukul 7 tu dah ramai lah. Contoh surau ada buat buka puasa? Ada. Contoh. Kalau datang 7 suku, silap-silap tak ada makanan, dah habis. Maka takut tak dapat, datang awal. Itu tadi, pukul 7 datang atau sebelum pukul 7 datang. Jadi datang, tunggu nak berbuka. Jadi waktu itu, perasan atau tidak, kita gembira. Inda fitri. Tak sabar nak berbuka. Seminit lagi nak azan, dah pegang buah tamar. Pegang. Gembira sangat. Mana ada tempoh bulan lain kita makan gitu. Melainkan Ramadannya. Standby lah. Dan waktu sekarang ini kita paling tak sabar nak tunggu waktu maghrib. Betul? Ke nak tunggu waktu subuh? Waktu maghrib lah. Bukan nak sembahyang maghrib sangat kot, nak buka tu. Tapi jangkanya dua-dua lah, buka dan solat maghrib. Jadi gembira, seronok. Apatah lagi hari raya fitri, hari raya Aidilfitri. Seronok ah, seronok ah. Sekarang ini ramai dah orang buat persiapan raya. Silap-silap sebelum Ramadan dah standby baju raya, langsir raya. Sekarang lagilah nak orang kata nak top up, nak bagi canggih lagi, top up je, top up. Hujung minggu kan beli lagi sampai selagi tak raya. Jadi nak cerita gembira seronoknya. Tak apalah dia seronok sebab apa? Sebab dia berpuasa lis-shaim. Yang jadi malangnya dah lah tak semayang, tak puasa, tiba-tiba raya. Saf depan tak tu semayang. Semayang air raya ke? Ada tak agak-agak? Boleh jadi ada. Dia dulu gembira padahal dia tak puasa pun. Ini malang lah kalau ada. Tapi jangkanya kita lebih rasa gembira sebab berbuka dan hari raya itu. Jadi ini yang disebut Nabi, tentang dua keadaan gembira orang berpuasa itu. Bahkan satu lagi, wa farhah inda liqa'i rabbi. Kedua, ketika bertemu Tuhannya. Bila kita meninggal esok lah. Macam tadi yang saya sebut hadis yang disebut Nabi, satu pintu syurga yang namanya Rayyan. Manakala hikmah bagi orang berpuasa lagi, wala khulufu fihi atyabu indallah min rihil misk. Adapun mulut orang yang berpuasa itu dikatakan atyabu, lebih baik, lebih wangi di sisi Allah daripada bauan kasturi. Ingat indallah, di sisi Allah. Bukan di sisi manusia. Jangan balik Zuhur orang sampai rumah wangi yang kita suruh pula bini kita cium. Takut kena pelempang pula dengan bini tu. Bau macam apa, suruh kita cium pula. Ingat di sisi Allah. Bukan di sisi manusia. Di sisi manusia memang busuk pun. Sebab kita tak masukkan makanan dan minuman. Kita terkunci mulut itu daripada memasukkan sesuatu sebab boleh batal puasa. Maka sebab itu dia akan mengeluarkan bau yang tidak elok. Bau yang tidak elok, tapi itulah yang disebutkan dalam hadis, di sisi Allah lebih hebat daripada bauan kasturi. Dan puasa juga disebutkan sebagai junnah, perisai. Perisai daripada apa? Perisai daripada melakukan maksiat. Saya ambil satu contoh hadis lain berkenaan kahwin.
Nabi pernah berkata kepada sekumpulan remaja pemuda, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian remaja pemuda, siapa di kalangan kamu, kata Nabi, yang ada ba'ah kemampuan, falyatazawwaj, maka kahwinlah. Okay. Sebab dua hikmah kahwin, kata Nabi. Pertama, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Ini dua hikmah perkahwinan. Senang cakap, selamat daripada zina. Senang cakap. Okay. Itu kalau mampu. Di penghujung hadis kata Nabi, kalau tak mampu, maka Nabi kata fa'alaikum bisyam, disuruh berpuasa, fa innahu lahu wija, kata Nabi. Sebab puasa itu juga adalah perisai. Okay, di sini disebut junnah, dalam hadis satu lagi tadi disebut perisai. Fa innahu lahu wija, perisai ataupun tadi benteng ataupun kubu keselamatan kita daripada terjebak ke dalam maksiat. Sebab itu dia nak kahwin tapi tak mampu, duit tak cukup, maka kaedahnya berpuasa. Sebab puasa meruntuhkan tuntutan nafsu. Okay, meruntuhkan. Sebab kahwin itu menaikkan, maaf cakap, nafsu tadi kahwin. Tapi masalahnya dia tak mampu. Maka kaedahnya disuruh menahan diri, iaitu berpuasa. Sebab disebutkan juga bahawa puasa ini, bila sebut puasa, kaitannya dengan perut. Puasa lah, paling utama perut lah, makan minum. Sebab itu orang tua-tua dulu ada menyebutkan puasa 7. Pernah dengar puasa 7? Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Ihya, puasa menahan 7 anggota atau panca indera. 7. Apa dia? Mata, telinga, lidah, apa lagi? 2 tangan, 2 kaki, perut. Satu lagi yang ketujuh apa? Agak-agak. Kemaluan daripada perkara yang membatalkan puasa. Ini puasa 7. Supaya kita dapat makam apa? Khusus. Khusus. Paling rendah umum. Naik khusus. Tinggi lagi itu Nabi Rasul. Khususul khusus. Tapi nak mencapai tadi kualiti khusus yang Nabi sebut tadi, iman dan wahtisaban, antara lain yang Imam Al-Ghazali sebut, jaga 7 tadi, panca indera, 7 anggota. Bukan sekadar tak makan tak minum saja, bukan sekadar tak jimak saja, tapi turut menahan pandangan, pendengaran dan percakapan, hatta tangan dan kaki daripada memberikan ataupun melangkah ke tempat-tempat yang tidak elok. Jadi untuk menjadi lebih berkualiti lagi, andai kata kita dikutuk orang, dicaci orang, dimaki orang, apa kata Nabi dalam hadis ni? Falyakul inni umru'u shaim. Orang kutuk kita, tak gunalah dia ni gini. Orang kutuk kita, maki kita. Contoh, kita puasa ni, kalau tak puasa dah lama kita maki balik, biasa gitulah. Tapi pasal kita tak nak mencacatkan pahala puasa, kita nak puasa yang berkualiti, imanan wahtisaban, nak mengajar jiwa kita, hati kita, kita sebut yang seperti Nabi kata, inni umru'u shaim, aku puasa, aku puasa. Kita didik jiwa, aku puasa. Mana sabar, aku puasa. Itu antara kaedah yang disebut oleh Nabi. Sebab itu implikasi daripada Ramadan, bila keluar, orang kutuk juga, dia akan boleh memberi kesan yang begitu juga. Kalau memberi kesan lah, kalau benar-benar Ramadan itu memberi tarbiyah, pendidikan kepada kita. Tapi kalau tak memberi tarbiyah, tak ada apa. Orang maki kita, kita maki balik. Biasa jadi gitu. Tapi pasal implikasi puasa yang kita buat, imanan wahtisaban tadi, selain jaga 7 anggota tadi, maka kesannya kita akan jadi orang yang benar-benar tadi, yang Haji Jamil sebut apa? Tawadhu', orang yang merendah diri. Aku puasa, sabar, mana sabar tadi. Okey? Baik. Seterusnya jemaah yang dirahmati Allah. Kita azan terus habis ke? Sambung lagi sampai isyak. Azan berhenti je saja. Azan berhenti. Baik, kurang lebih minit 2 ke. Kiranya kesimpulan lah tu. Kan telah jauh lah. Baiklah, kesimpulan. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan pada tazkirah hari ini, jemaah yang dirahmati Allah, 2 perkara. Okey, 2 perkara. Ada bunyi azan dah. Pertama, kita jadikan
Ramadan yang sedang kita jalani ini sebagai satu Ramadan yang seolah-olah terakhir buat kita, seolah-olah. Padahal insya-Allah kita harap jumpa lagi tahun depan dan tahun depan. Tapi kita beranggapan seolah-olah ini Ramadan terakhir. Maka bila kita beranggapan begitu, kita akan benar-benar pakai Ramadan itu dengan sepenuh berkualiti. Tadilah dua sifat yang Nabi sebut, imanan wa ihtisaban. Okay, penuh keimanan dan mengharapkan redha Allah. Itu kalau kita ada perasaan begitu. Kalau tak ada, wujudkan, kena bagi ada, bikin ada, supaya kita nak puasa berkualiti. Sebab Nabi pernah sebut, kam min shaim hazzuhu min shaumihil ju' wal atash. Berapa ramai orang berpuasa yang dia dapat dua sahaja, lapar dan dahaga. Okay, baik. Satu lagi, yang kedua, kesimpulan akhir, Nabi sebut di dalam hadis, ini yang saya kata tadi, Jibril berkata kepada Nabi, man adraka Ramadan falam yughfar lah. Qala Jibril li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bertemu Ramadan falam yughfar lah, Ramadan yang dia jumpa itu tidak mengampunkan dosanya, maka ab'adahullah, dia jauh dari rahmat Allah. Wal a'zubillah min zalik. Apa maksud jauh dari rahmat Allah? Maka dosanya tadi tidak diampunkan. Sedangkan dalam hadis tadi Nabi sebut diampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Tapi kita jumpa Ramadan tak mengampunkan dosa, menunjukkan kita jauh dari rahmat Allah. Perlu ke rahmat Allah? Ya, perlu, untuk membawa kita ke syurga. Okey? Wallahu alam. Sekali itulah yang dapat saya kupaskan. Mudah-mudahan inilah yang terbaik puasa yang dapat kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa kepadanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.